Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah, kita bertahmid kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali dalam sesi tafsir ringkas, insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 457, 457, dan kita akan membaca daripada surah Shad. Insya-Allah pada hari ini adalah muka surat yang terakhir. Selepas daripada ni muka surat 458, kita ada sedikit lagi beberapa baris daripada surah Shad, dan kemudian kita akan masuk kepada surah baru. Jadi esok, insya-Allah, esok hari Jumaat kita akan masuk surah baru, iaitu surah Az-Zumar. Hari ini hari Khamis, 8 hari bulan Oktober tahun 2020. Insya-Allah kita akan baca muka surah 457, dan kita akan baca ayat 62 sehingga ayat 83, insya-Allah. Kepada sesiapa yang ada mushaf, boleh buka sekarang. Siapa yang ada kelapangan, yang berada di depan skrin pada pagi ni, di depan saya, boleh buka sekarang ni, kalau keadaan mengizinkan. Kalau dalam kereta jangan buka, okey. Kalau di belakang kereta, insya-Allah boleh buka. Kalau berada di belakang, kalau berada, insya-Allah boleh buka sebagai penumpan. Insya-Allah pagi ni kita akan membaca sambungan daripada apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada muka surat 456. Pada hujung muka surat 456, kita telah baca satu perkara, iaitu kita telah baca, kita telah meneliti, mendengar, iaitu yang terakhir pada hujung muka surat 456, iaitu tentang takhasum, iaitu tentang perbalahan, tentang pertikaian, tentang kata mengata di antara sesama ahli neraka. Jadi mereka mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, macam-macam lah mereka bergaduh, dan mereka minta tambahkan azab ke atas orang-orang yang membawa mereka lah konon-kononnya kepada neraka ni. Jadi insya-Allah pada muka surat ini kita akan sambung lagi, iaitu apakah dia perbalahan lagi, ataupun kata-kata mereka lagi, apa yang berlaku di hari akhirat nanti sesama ahli neraka. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, kita akan tengok insya-Allah, iaitu apa yang, bagaimana kejadian Nabi Adam, kejadian iblis, dan kemudian apa yang berlaku semasa kejadian tersebut. Dan kemudian penafian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi ini tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepada baginda. So 3 perkara lah pada pagi ini yang akan kita lihat dalam muka surat 457. Yang pertamanya ialah tentang apa yang berlaku di hari akhirat, iaitu kata-kata, ungkapan, ucapan yang akan berlaku di kalangan orang kafir. Yang keduanya ialah penafian bahawa Nabi Muhammad ini tidak mengetahui, melainkan semua yang diketahui itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya cerita yang berlaku di antara Nabi Adam dan juga iblis, dan seterusnya lah sampailah kepada hujung muka surat ini. Kita akan baca muka surat 457 ni, hujungnya ialah penceritaan tentang apa, iaitu tentang bahawa iblis ni berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia sampai hari yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok sampai bila. Jadi sama-sama insya-Allah kita mula membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Ayat ini ayat 62, sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan waqalu. Waqalu di sini ialah orang-orang kafir yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, malana la nara. Malana ni artinya ialah kenapa macam itulah kalau kita bercakap dalam bahasa sekarang ni. Mana malana, kenapa kita tak gitu. Malana la nara, kami tidak melihat. Maknanya mereka seolah-olah sedang mencari-cari siapa? Rijalan, lelaki-lelaki. Siapa lelaki-lelaki itu? Lelaki-lelaki ini kunna na'udduhum minal ashrar, iaitu dulu semasa di dunia ni kami rasa dia ni orang jahat. Ashrar tu jahat.
Siapa dia? Jadi kata-kata ini kata-kata ahli neraka. Mereka berkata sesama mereka, mencari bagaimana mereka ni bercakap di dalam neraka dan sebagainya. Itu adalah kisah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala nak menceritakan bahawa di akhirat nanti bila masuk neraka, mereka ni akan mencari-cari orang-orang yang mereka anggap semasa di dunia dulu, orang ni adalah jahat, orang tak boleh pakai, orang ni adalah buruk, orang ni adalah siapa? Sebagai mana Qurtubi sebutkan, iaitu seperti Bilal. Mana Bilal? Seperti Khabbab. Mana Khabbab? Dan Muhammad. Of course lah. Mana Muhammad yang kita anggap, kita rasa jahat dia dulu kan, tapi kenapa tak masuk neraka macam kita juga? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakanlah bahawa mereka ni tak ada di situ sebenarnya kan, tapi mereka ini attakhasnahum sikhriyan. Mereka berkata di sini iaitu kita dulu masa di dunia dulu, kita ni main-mainkan mereka, mempermain-mainkan mereka, mengherdik mereka, memburukkan mereka, merendahkan mereka. Ada dua perkataan ini, sikhriyan, ada satu lagi sukhriyan. Jadi kalau baca sukhriyan, dia daripada perkataan taskhir. Taskhir ni seperti menundukkan, seperti subhanallazi sakhkhara lana. Itu sukhriyan. Jadi baca di sini sikhriyan. Sikhriyan ni maknanya orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dihina. Sikhriyan amzaghat anhumul absar. Jadi Allah Taala ceritakan, ataupun dia kata ataupun kita tak nampak. Jadi maknanya mereka ni masih lagi merasa macam ada dalam neraka ni, ada dalam neraka ni kan. Mereka kan jahat dulu. Tengok kan, makna sampai masuk neraka pun masih lagi mereka merasa bahawa sepatutnya Muhammad, sepatutnya Khabbab, sepatutnya Bilal, sepatutnya geng-geng Abu Bakar semua tu kan sepatutnya masuk neraka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa inilah tidak, inna zalika. Jadi semua ni adalah sebenarnya Allah Taala nak nafikan. Benda dia sebenarnya adalah tak ada. Mereka ni masuk syurga semua. Awak duduk dalam neraka sekarang ni. Jadi Allah Taala kata inna zalika la haqqun. Penceritaan ini, apa yang berlaku ini, sebenarnya semua ni adalah benar. Sebab mungkin ada orang kata lah, ni cerita apa ni, cerita dongeng ke apa ni. Tak, semua ni adalah benar. Takhasumu ahlin nar. Pergaduhan, perbalahan, pertikaian mereka ni, mereka bercakap kepada Allah, mereka kata tidak dan sebagainya, itu kan mereka kata kami tak buatnya. Semua tu adalah takhasum. Takhasum dipanggil takhasum. Kalau ikutnya bukan takhasum lah, tetapi takhasum sebab mereka dengan Allah. Takkan nak bertakhasum kan, tapi takhasum ni itu macam berdebat tapi maknanya mereka nak memberi alasan-alasan. Itu dipanggil juga sebagai takhasum, sebagaimana kata Imam Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, ahli nar, orang-orang dalam neraka, dia nak berdebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak memberi alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nak keluar daripada syurga itu. Kemudian kul, katakan. Jadi sekarang ni balik kepada dunia sekarang ni, balik kepada dunia. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Orang kafir masih ada lagi ni. Allah Taala cerita nanti akan berlaku kepada mereka ni macam ni di akhir-akhir nanti. Jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan wahai Muhammad, innama ana munzir. Aku ni nak beritahu, aku ni munzir saja, pemberi ingatan saja. Walaupun sebenarnya sifat Nabi kalau di tempat lain disebut basyiran wa nazira, memberi khabar gembira, memberi khabar yang menakutkan. Munzir tu memberi ancaman, basyiran tu menceritakan pasal benda-benda yang baik, dapat macam ni, dapat macam ni, kalau buat baik dapat syurga macam ni, syurga macam ni. Kalau munzir tu kalau awak buat macam ni awak akan masuk neraka dan sebagainya. Tapi di sini dia hanya sebut satu perkataan saja, iaitu munzir, tak sebut basyiran. Kenapa? Ahli tafsir kata kerana bersesuaian dengan apa yang sedang dihadapi dengan orang kafir ni. Jadi orang kafir ni menolak Islam sekarang ni. Nabi sekarang sedang berdepan dengan orang-orang yang anti, tak suka kepada Islam ni. Jadi sebab itulah dia guna perkataan sini munzir saja, tak ada basyir. Bagi mereka ni munzir, memberi amaran. Wama, jadi Nabi kata wama min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Jadi aku ni memberi peringatan saja. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah yang esa, dialah yang maha kuasa. Boleh kuasa, boleh buat. Dan esa dia ni tak macam yang kamu dakwa ni, yang hantu, syaitan semua ni adalah Tuhan-Tuhan, semua ni kan berhala. Tak. Dan dia adalah Qahar, dia boleh buat ambil tindakan terhadap kamu kalau kamu tak ikut apa yang aku beritahu ni. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al-azizu al-ghaffar. Tuhan ni dia yang menciptakan langit. Dia yang Rabb kepada samawat, dia yang Rabb kepada al-ard, wama bainahuma, dan di antara keduanya, dan dia tu aziz dan dia tu ghaffar. Aziz tu perkasa, boleh ambil tindakan. Dia nak buat apa boleh buat. Al-Ghaffar, tapi dia maaf. Tengokkan dia sertakan sini kan. Allah tu aziz, Allah tu ghaffar. Jadi maknanya
awak semua ni, kita semua ni masih lagi boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu Maha Ghaffar. Kemana? Kul huwa nabaun azim. Kata Muhammad sekarang beritahu kepada mereka ni, kita pun sekarang pada hari ini kita beritahu kepada dunia yang ada di depan kita sebagai orang yang boleh berdakwah. Sekarang semua orang boleh berdakwah. Semua orang boleh bercakap. Semua orang ada media sosial. Kita ada macam-macam saluran. Dulu nak bercakap kena guna mikrofon. Kalau tak ada mikrofon boleh cakaplah sikit saja depan kita kan, berapa orang je kan. Lepas tu diciptakan mikrofon. Kita boleh bercakap kepada ratus-ratus ribu-ribu orang. Orang boleh dengar suara kita. Lepas sekarang ni Allah Ta'ala beri kepada kita pula kan media sosial. Kita boleh bercakap ikut internet, kita boleh bercakap ikut Facebook, kita boleh bercakap ikut IG, kita boleh bercakap ikut apa-apa saja, YouTube. Kita boleh bercakap, orang boleh dengar. Ratus, juta, bilion, semua boleh dengar. Nak tak nak, kita saja kan. Jadi insya-Allah gunakan kemampuan kita, cara kita kan, cara yang kita boleh belajar, insya-Allah semua tu boleh tengok saja kan dalam YouTube, boleh belajar insya-Allah bagaimana nak sebarkan dan sebagainya, nak ramaikan supaya orang boleh tahu apa. Jadi sampaikan insya-Allah. Sampaikan. Orang tak ada dengar tak apa. InsyaAllah, tapi kita telah menyampaikan at least ni kan. Jadi usaha insya-Allah kan. Jadi sekarang ni Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kul, katakan huwa nabaun azim. Benda ni satu benda yang besar, berita yang besar, bukan perkara-perkara yang kecil-kecil yang cerita pasal jatuh gula-gula ke ataupun atas. Tak, ni bukan benda kecil ni kan. Ini benda besar, penentu hidup dan mati kan. Penentu di antara syurga dan juga neraka. Sebab itulah kita kata benda ni adalah besar. Antum anhu mu'ridun, tapi kamu semua tak nak dengar. Mu'ridun, berpaling maknanya ialah lari, tak nak dengar apa yang tak endah, apa yang aku nak beritahu ni. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la iz yakhtasimun. Kemudian Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala, diberitahu oleh Allah Ta'ala supaya berkata kepada mereka bahawa aku ni tak tahu tentang apa yang berlaku di langit. Al-mala'il a'la tu ialah malaikat. Jumhur ulama tafsir kata ialah malaikat. Mala'il a'la itu ialah atas. Mala'il a'la iaitu peringkat-peringkat atas, makhluk-makhluk atas. Jadi yang dimaksudkan sini ialah malaikat. Artinya sini Muhammad disuruh beritahu supaya apa? Bahawa dia sendiri tak tahu apa yang berlaku pada sana tu. Kalaulah sebut di sini kan, in yuha ilayya illa annama ana nazirum mubin. Kalaulah tidak kerana wahyu, Nabi SAW tak tahu. Jadi Nabi tahu tu kan apa? Kerana wahyu. Dan Nabi disuruh untuk menjadi munzir. Jadi aku dapat berita ni dan aku pula disuruh untuk menjadi munzir. Jadi bagaimana aku boleh tolak? Aku mesti laksanakan perkara ini. Kemudian apa? Iz qala rabbuka. Jadi inilah cerita dia nak ceritakan. Jadi banyak sebenarnya, beberapa kali, hampir 10 kali diceritakan tentang, bukan hampir 10 kali, maknanya banyak-banyak minta maaf, salah number nanti kan. Iaitu banyak kali diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Tentang kejadian Adam dan kemudian dengan Iblis. Iblis tak mau sujud. Ada tempat dia kata aba, ada tempat dia kata aba wastakbara, ada tempat dia kata istakbara saja kan. Jadi semua ni adalah mengikut keperluan, mengikut keadaan cerita tu. Jadi walaupun cerita ni nampak macam hampir sama, sama je, sini berapa banyak kali ni, kenapa sama je? Tak. Kalau kita teliti betul-betul perkataan-perkataan yang digunakan, dia adalah berbeza. Dan Allah Ta'ala nak menceritakan daripada angle yang berbeza-beza. Sebab itulah bila kita dengar cerita ni kan, walaupun kita nampak macam berulang, dulu dah ada surah A'raf, dulu dah ada surah Al-Baqarah, kenapa ulang lagi di sini? Tak, dia berbeza. Jadi kita ambil pengajaran, kita cuba tengok, perhatikan dia punya perkataan-perkataan yang digunakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini, iaitu iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Tengok kan, aku nak ceritakan bashar. Bashar ni artinya manusia lah. Allah Ta'ala beritahu ni kepada malaikat, aku nak cipta di atas bumi ini basharon. Basharon ni dinamakan basharon. Basharon ialah maknanya kulit dalam bahasa dalam bahasa Arab asalnya. Bashar. Kenapa dinamakan manusia tu sebagai kulit? Kerana ada ulama kata ialah nama pertamanya kerana dia ni akan tinggal di kulit bumi ni. Dia tak masuk ke dalam bumi, tak. Normally dia duduk di atas muka bumi ni. Tengok kan, ke mana saja kan dia akan berlayar mencari tempat untuk duduk di atas muka bumi. Yang keduanya ada ulama kata kerana bashar, kerana apa? Yang kita boleh lihat ialah kulit ni.
kulit luarnya kita boleh nampak. Itulah bashar ni. Bashar ni kulit. Yang dalam kita tak nampak. Terlindung oleh kulit kan. Kalau kita nampak kan ada macam transparent kan. Kadang-kadang ada jenis telefon transparent ke, jam transparent ke, yang boleh nampak dalam tu. Kita tak boleh nampak dalam. Kalau kita nampak dalam, semua tak cantik kan. Tak ada orang cantik atas dunia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni cantik, kulitnya cantik, kulitnya lembut, gebu dan sebagainya, maka itu adalah kulit. Jadi itulah nama bashar. Okey. Kemudian Allah Taala beritahu kepada malaikat nak ciptakan bashar ini min tin. Tin ni ialah tanah liat. Kalau kita kata di sini pun ada banyak jugalah orang katakan, orang persoalkan. Sekali cakap tanah liat, sekali cakap turab, sekali cakap sol-sol, sekali cakap min hama'im masnun. Jadi macam-macam sebenarnya manusia ni cerita daripada apa? Jawapannya semua tu betul. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni dalam Quran ialah hama'im masnun ke, sol-sol ke, turab ke, tin ke, semua tu adalah sebenarnya peringkat. Dan mula-mula sekali dia tu turab. Dia dah pasir, tanah kan, tanah bukan pasir pantai tu bukan, tapi tanah kan. Kemudian tanah tu bila diletakkan air dia akan jadi tin. Lepas tin tu kan dia jadi, lepas tu dia akan jadi hama'im masnun. Lepas tu dia jadi sol-sol. Minta maaf, jadi sol-sol kemudian jadi hama'im masnun. Jadi maknanya itu peringkat-peringkat sahaja. Jadi Allah sebutkan sini jadi sini. Jadi kalau kita tengok manusia ni kan, manusia ni dengan kita ni sebenarnya tanah kan, walaupun bentuk kita macam cantik dan sebagainya kan, hidup kan. Kenapa kita ni boleh hidup? Kerana ada roh. Jadi Allah SWT sebutkan sini selepas daripada ni kan, bahawa dia tiupkan kepada kita ni pula tu roh. Bila dah elok, dah cantik dah kejadian kita ni, maka jadi roh. Tubuh manusia ni kata saintis lah, saya tak tahu kan. Dia kata bahawa kita ni mengandungi ada 16. Ni saya pun baca dalam tafsir-tafsir moden, dia katakan, sebutkan juga bahawa ada 16 elemen dalam badan kita ni. Dan 16 itu adalah ada oksigennya, ada ni macam-macam kan. Dan bila dilihat kepada tanah yang ada pada kita sekarang, tanah kita yang kita pijak apa benda semua sekarang ni, kandungan yang ada pada badan kita ni hampir sama dengan kandungan tanah tu. Jadi nampak tak bahawa di sini nak menunjukkan bahawa memang betul Allah Taala sebut kita ni daripada tanah. Jadi tanah ni kalau ikutnya tempat kita pijak hina lah kan Sebab itulah bila kita mati kita akan masuk dalam tanah balik. Dan bila kita makan pun apa-apa pun setiap hari kita makan. Kita makan apa, Maggi ke, kita makan nasi ke, kita makan roti ke, kita makan burger ke, yang mahal-mahal, makan apa pun sebenarnya adalah semua itu daripada tumbuhnya daripada tanah. Jadi artinya kita ni pun makan tanah sebenarnya kan. Makan tanah, cuma bentuk dia berbeza, cantik sikit lah kan. Dan kita pun daripada tanah. Dan kemudian lepas mati kita pun ditanam daripada tanah. Tak ada orang kata dia tak tanam tanah, dia bakar jadi debu, lepas tu jadi tanah lah kan. Ada orang hambur dalam sungai. Jadi tanah tu kan, air tu kan, tanah tu kan. Jadi kita ni datangnya daripada tanah. Kita ni hinalah kalau ikutnya kan. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu apabila dah elok semua dah, lalu Allah Taala sebut bahawa aku tiupkan kepadanya, kepada badan tu, kepada body tu, rohku. Jadi pertanyaan di sini, kenapa disebut rohku? Adakah roh ni Allah? Roh Allah bukan roh Allah. Itu adalah roh milik Allah, dan roh itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi artinya kita kena fahamlah kan. Roh kita ni kita sendiri pun tak tahu. Tapi bila tak ada roh tu kita mati. Roh tu daripada mana? Sebab kita tak tahu tu lah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kamu tentang roh. Roh katakan roh tu adalah daripada urusan Tuhanku. Sebab itulah disebutkan sini ruhi kan, roh Allah kan. Jangan kata roh tu pula roh Allah. Tu yang nak jadi sesat tu kan. Tapi roh itu adalah milik Allah, gitu kan. Dan kita tak tahu tentang roh itu. Kemudian malaikat pun faqa'u lahu sajidin. Malaikat semua sujud. Kemudian fasajada faqa'u lahu sajidin, maka apa itu minta maaf kan. Jadi dia pun sujud, lepas tu di malaikat seterusnya fasajadal malaikatu kulluhum. Dalam tempat lain diberitahukan bahawa Allah Taala beritahu kepada malaikat ni sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadat. Tapi sujud ini adalah dia kata sujud tabjil, sujud penghormatan. Sujud hormat saja kepada Adam. Dan yang kedua ada pendapat tafsir lain kata ialah sujud itu ialah kerana Allah Taala yang menyuruh sujud. Jadi kalau Allah Taala menyuruh sujud, jadi mereka ni bukan sujud kepada Adam tapi sujud kepada Allah. Sujud tu taat kepada Allah kan. Macam kita sekarang lah kan, kita sembahyang di masjid.
Kita sembahyang menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana? Ke Kaabah. Tapi kita menghadap ke Kaabah bukannya kita ni sujud kepada Kaabah. Beza kan. Tapi kita menghadap saja. Sujud menghadap menghala kepada Kaabah. Begitu jugalah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang menyuruh kita ni sujud menghadap ke Kaabah. Begitu jugalah. Jadi sekarang ni malaikat semua tu sujud kepada Adam. Itu bukan sujud kepada Adam, sujud ibadat kepada Adam. Tapi kerana Allah Ta'ala yang menyuruh sujud ke arah Adam. Jadi mereka pun sujud illa iblis. Allah Ta'ala sebut sini kulluhum. Apa ni kulluhum tu maknanya apa ni? Semua sekali. Ajma'. Kemudian tu apa? Bukan sekadar kulluhum, ajma'un. Kata ulama tafsir seperti dalam jalan lain dia sebut perkataan kulluhum, perkataan ajma'un ni nak menunjukkan semua. Dipanggil takkidani. Penyungguhan. Nak kata memang bukan ada tertinggal walaupun seorang. Jadi kita boleh bayangkan mereka sujud pada masa tu, malaikat semua sujud pada Adam tu kan. Semua jenis malaikat, tak ada seorang pun yang tak sujud. Dan serentak sujud. Bila Allah Ta'ala suruh, dia serentak semua sujud. Illa iblis. Jadi nampak sangat lah kan. Bila semua sujud, tiba-tiba iblis orang tak sujud. Nampak lah kan. Ketara sangat lah kan. Jadi, fasajadal malaikat illa iblis istakbara. Allah Ta'ala tak sebut abah kat sini. Tapi Allah sebut istakbara. Ada reason dia kan. Wa kana minal kafirin. Kalau ada masa insya-Allah kan, ada kesempatan kita akan bincangkan pula kan perbezaan-perbezaan di antara satu cerita sini, satu cerita sini, satu cerita. Banyak sebenarnya kan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi, macam-macam kisah yang mana tempat dia berbeza kan, dan diceritakan cara cerita tu berbeza. Jadi kenapa cerita di sini berbeza? Itu insya-Allah kalau ada peluang, insya-Allah kalau kita tamatkan Quran ni, insya-Allah kan, kita sekarang baru muka 457 kan. Alhamdulillah saya nak maklumkan jugalah kepada orang-orang yang perlukan mungkin nak dengar daripada awal. Ada kan, kita ada daripada awal Quran. Kita sampai muka 457 ni, dan kita sebenarnya dah ada daripada muka surat, walaupun ada setengah-setengah tu lompong sikit, ada sikit-sikit saja lompong, iaitu yang tidak terakam atau rakamannya hilang dan sebagainya ada. Tapi daripada awal alhamdulillah kita ada MP3 recording untuk muka surat ni kan, sehinggalah kita masuk dalam Facebook ni bermula daripada muka surat 340 lebih itu dah ada dalam Facebook. Jadi insya-Allah kan kita minta share lah kepada semua. Itu stop sekejap, iklan sekejap. Seterusnya ialah cerita pasal malaikat, malaikat dan juga iblis. Jadi iblis pun wakana minal kafirin. Allah Taala kata bahawa dia ni jadi kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Jadi Allah Taala tanyalah dia kan, marahlah kat dia kan, kenapa kau tak nak sujud? Sedangkan Allah Taala aku ciptakan sendiri benda ni kan tak? Aku yang ciptakan, bukan yang lain ciptakan, bukan malaikat ciptakan, aku yang ciptakan. Astakbarta am kunta minal alin. Kamu sombong Kamu takabur ataupun kamu rasa kamu ni tinggi sangat macam itulah kalau bahasa kita kan. Qala kata iblis. Jadi ertinya di sini kan, dalam penceritaan kita dengar bahawa iblis ni bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ertinya bila iblis ni bercakap dengan Allah, maknanya iblis ni kenal Allah, iblis ni dah tahu Allah, dah tahu siapa Allah, tahu Allah Taala itu Tuhan, tapi dia engkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni yang rasa hebat sangat, tak pernah bercakap pun dengan Allah Taala kan, tapi engkar kepada Allah. Tu yang pelik kan, iblis. Jadi maknanya inilah kadang-kadang iblis respect kepada manusia ni kan. Tabik iblis ni kepada manusia. Sebab apa? Ada manusia tu yang lebih jahat lagi daripada iblis. Lebih jahat daripada iblis. Bukan sekadar ikut iblis, tapi lebih jahat daripada iblis. Sedangkan iblis pun sebenarnya takut pada Allah kan. Tapi dia nak minta izin sekarang ni. Sebagaimana cerita selepas daripada ni kan, dia kata aku ni lebih baik. Sekarang ni masalah penceritaan. Masalah apa ni? Penciptaan. Dia kenapa dia tak nak sujud? Kerana dia rasa bahawa aku ni, dia kata, lebih baik daripadanya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia ni daripada tanah, aku ni daripada api, kata iblis. Tapi iblis tak tahu kan, salah penafsiran dia tu. Iaitu apa? Seolah-olahnya dia kata kerana penciptaan daripada apa, itulah menyebabkan dia tinggi. Jadi penciptaan tu Allah yang cipta. Ada benda-benda dalam dunia ni kan, kehidupan kita ni, kita tak boleh ubah. Kita Melayu, ada orang daripada Cina bangsa dia, ada orang India bangsa dia. Bukan India, Cina, Melayu, Negro, orang putih dan sebagainya kan, itu yang meninggikan dia. Allah Ta'ala tak pandang benda. Allah Ta'ala tidak memandang kepada bentuk jasad kamu dan rupa kamu. Tetapi Allah Ta'ala memandang kepada apa? Amalan dan juga hati.
sebagaimana disebut dalam hadis ataupun setengah hadis kata hati kamu. Jadi sekarang ni kan, kalau kita beriman kita akan tinggi. Tak kira kita ni bangsa apa. Jadi sebab itulah race ni tak memberi nilai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itu bukan ciptaan kita. Jadi iblis ni diciptakan daripada api. Siapa yang ciptakan dia? Allah Taala. Adam diciptakan daripada tanah. Siapa yang ciptakan dia? Allah Taala. Jadi apa yang boleh hebat sangat kan? Daripada api dan daripada tanah. Jadi sebab itulah itu adalah satu konsep yang salah. Kalau kita tengok orang berdasarkan kepada rupa bentuk dia. Kan? Kalau dia cacat ke apa, tak ada. Allah Ta'ala tak tengok benda-benda itu semua. Allah Ta'ala tengok apa kan? Pada hati dan juga amalan kita. Perkara yang boleh kita buat. Jadi akhirnya kita tengok kan, iblis ni salah. Dan kalau kita tengok pun hakikatnya kan, api ni dia suka naik ke atas. Dia pun tanah ni duduk di bawah kan. Tanah kita lontar tanah ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Api ni sentiasa nak naik ke atas. Ambil lilin, pusing-pusing macam ni, api tu nak naik ke atas juga. Itu sifat api, dia takabur. Jadi, dan dalam hakikat dunia kita kan, api boleh dipadamkan dengan tanah. Kita ambil tanah banyak-banyak, tutup api tu, senyaplah api tu kan. Nampak tak hebatnya kan. Tapi api tak boleh bakar tanah. Dia boleh bakar kayu, dia boleh bakar plastik, dia boleh bakar ni, tapi dia tak boleh bakar tanah. Nampak itu adalah ni kebiasaan lah, benda yang biasa kan. Mungkin orang kata nanti saintifik ada boleh, itu cerita lain. Tapi dah berubah-ubah. Tapi tanah hakikatnya tak boleh dibakar oleh ni kan. Kalau dia terbakar di Los Angeles katakan, di sana kan, di Amerika terbakar banyak. Yang terbakar tu hutan, pokok, tapi tanah tak terbakar. Dia hanya jadi merah, tapi tak boleh nak bakar tanah. Bila habis pokok dah, dia mati api tu. Nampak tak? Maknanya tanah ni hebat. Walaupun dia nampak macam hina lah kan. Nampak macam tu kan. Jadi sekarang ni tak betul lah. Tak betul. Minta maaf kan kadang-kadang bising sikit. Ada motosikal lah kan, yang bising, exhaust kan. Jadi Allah Ta'ala pun marah kepada dia. Allah Ta'ala kata, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau daripada sini. Daripada mana? Daripada syurga. Syurga cuma perbahasan ulama lah. Syurga tu syurga apa? Syurga dunia ke syurga betul-betul yang kita dimasukkan nanti kan. Sebab kalau syurga nanti sana tu, ulama, ada setengah ulama kata tak keluar dah. Kalau dah masuk syurga mana boleh keluar dah kan. Orang memang tak keluar daripada syurga, khalidin. Jadi syurga ni syurga apa? Itu perbahasan ulama, kita tak bincanglah kat sini kan. Tak pentinglah bagi kita. Yang penting keluar daripadanya. Allah Ta'ala kata fa innaka rajim, kau ni direjam, kau ni hina, kau ni dicela. Wa inna alaika la'nati, ke atas kau ni laknat aku ila yaumiddin. Cuma dia kata qala rabbi fa anzirni. Beri tempoh pada aku boleh. Ila yaumi yub'atsun, sampai dia nak sampai kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ni ialah nafkhah dipanggil. Nafkhah yang kedua. Tiupan yang kedua. Tiupan ada dua. Tiupan yang pertama semua dimatikan, tiupan yang kedua sehingga manusia itu semua dibangkitkan semula. Jadi iblis kalau ikutnya dia nak minta lah sampai kepada tiupan yang kedua tu. Tapi Allah SWT kata, qala fa innaka minal munzirin. Yes, kau boleh tunggu, kau diberi tempoh untuk hidup sampai kepada siapa bila? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada waktu yang tertentu saja. Jadi ulama tafsir sebut waktu tertentu itulah nafkhatul ula. Nafkhatul ula artinya tiupan yang pertama, bukan tiupan yang kedua. Iblis minta tiupan sampai tiupan yang kedua. Allah Ta'ala beri kepada dia, kepada iblis ni sampai tiupan yang pertama saja. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia dah sumpah demi kebesaran kau. Maknanya dia puji, dia tahu Allah Ta'ala besar, tapi dia nak sesatkan juga. Dia kata, beri tempoh kepada aku. Sebab apa aku nak hidup ni? Nak sesat. Jadi sebenarnya iblis pada hari ini wujud. Iblis wujud dan kemudian dia melatihlah tentera-tentera, dia menyesatkan tentera-tentera syaitan ke manusia ke, dan manusia-manusia itu pula menyesatkan orang lain, mencari geng-geng dia, menambahkan bilangan-bilangan dia kan daripada jin dan juga manusia, yang kerja dia ialah nak sesatkan, nak menjadi tentera kepada iblis. Di mana iblis tinggal wallahu a'lam bisawab, tu bukan kerja kita lah nak cari kan. Tapi kerja dia yang pasti Allah Ta'ala kata la ughwiyannahum ajma'in, aku nak sesatkan mereka semuanya, tak ada orang kecuali illa. Jadi ayat yang ke-83 pada hari ini, ayat yang terakhir ialah Allah Ta'ala ceritakan bahawa iblis ni dia kata tak boleh sesat satu saja. Siapakah orang yang tak boleh sesat tu? Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, iaitu orang yang mukhlas. Bukan orang mukhlis, bukan mukhlis tapi mukhlas. Mukhlas ni ialah orang-orang yang terpilih. Siapa yang orang terpilih ni? Iaitu dalam tafsir kata orang-orang yang beriman. Orang yang beriman inilah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni menjadi orang-orang yang mukhlasin.
orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih maknanya apa? Selamat daripada syirik, selamat daripada tak boleh dikacau oleh iblis. Kita berdoa kepada Allah, insya-Allah moga-moga kita ni semua akan terselamat, insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah share dengan semua orang, dengan semua manusia atas bumi ni, dengan semua link, insya-Allah letakkan link ni, insya-Allah free, tak kena bayar, insya-Allah share saja dalam grup-grup orang, dalam siapa-siapa lah, grup WhatsApp, grup Telegram, grup IG, grup apa, insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.